Perdana Menteri Lawrence Wong berkata pemerintah akan terus menambah baik dan meningkatkan skim tabung simpanan pekerja CPF secara berhemah. Ini bagi memastikan wang simpanan rakyat Singapura mencukupi untuk keperluan persaraan nanti. Dalam satu temu bual dengan akhbar Lian He Cao Pao sempena 70 tahun sejak skim CPF diperkenalkan, Pem Wong berkata dalam melakukan demikian, pemerintah akan mendampingi rakyat Singapura supaya mereka yakin dengan sebarang perubahan yang dilakukan kepada sistem tersebut. Sejak pertama kali dilancarkan pada 1955, sistem CPF sudah jauh berubah. Misalnya para pencarum kini boleh menggunakan CPF mereka untuk membeli rumah. Justru Pem Wong berkata, sistem CPF kini menjadi tunggak utama dalam rangkaian keselamatan sosial Singapura. The CPF system we have today is the result of continual enhancements. If we had taken the mindset cannot change the CPF system at all, everything must be static, we will not have the CPF system today. I think there will be new needs going out into the future. There will be more demands that Singaporeans may have. There may be longer lifespans which we have to cater to. So each time we consider a change, we will think through very carefully. Pem Wong berkata beliau faham bahawa sesetengah rakyat mahukan lebih banyak fleksibiliti dalam menggunakan simpanan hasil titik peluh mereka. Pun begitu, beliau menekankan keseimbangan perlu dicapai bagi memastikan rakyat mempunyai wang yang cukup untuk persaraan. If you believe that you can invest your CPF monies in a way that earns more than the government risk-free return, you are free to do so. And we provide, for example, some allowance to use CPF for housing, even for your children's education. So there are some flexibilities provided, but we have to manage the amount of flexibility given. Ultimately, we are trying to design a system that can cater to the diverse needs of Singaporeans, but would also serve the long-term interests of Singapore and Singaporeans. Selain memastikan rakyat mempunyai tabungan yang cukup bagi persaraan, Pem Wong berkata semua harus bersedia untuk bekerja hingga usia lewat disebabkan jangka hayat yang lebih panjang. Beliau juga memberi jaminan selagi rakyat menyumbang kepada CPF mereka sejak dari muda, akan ada cukup perlindungan bagi mereka apabila tiba masa untuk bersara nanti. We also know that it's not easy for people, for older workers, to stay employed. And so we are not leaving Singaporeans to fend for themselves. It's one major reason why we are investing so much in skills future. We want to make sure that we continue to reskill and upskill our older workers, give them a substantial injection of new skills so that they can stay competitive and relevant. Singapura menegaskan pendiriannya sejak sekian lama bagi hak rakyat Palestin untuk memiliki tanah air mereka sendiri. Kementerian Luar MFA menyatakan Singapura sentiasa bekerja rapat dengan penguasa Palestin terutama menerusi pakej bantuan teknikal yang dipertingkat. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan keupayaan penguasa Palestin dalam mentadbir dan membangunkan wilayah Palestin. Tambah MFA, Singapura percaya huraian dua negara adalah satu-satunya jalan bagi mencapai penyelesaian yang menyeluruh, adil dan berkekalan kepada konflik Israel-Palestin. Sebelum ini, Menteri Ehwal Luar Vivian Balakrishnan turut mendedahkan bahawa Singapura bakal mengirim pusingan ketujuh bantuannya ke Gaza di tengah-tengah gencatan senjata. Dua skim utama bagi penyegaran kawasan bandar akan dilanjutkan selama 5 tahun lagi. Ia bertujuan untuk mewujudkan lebih banyak ruang pelbagai guna di kawasan tengah Singapura dengan membangunkan semula bangunan-bangunan lama. Meningkatkan sebuah kawasan perniagaan bermakna lebih banyak ruang dicipta untuk tinggal, bekerja dan beriadah. Itulah visi untuk kawasan Anson Tanjung Pagar di mana 4 projek sedemikian sedang berjalan untuk menyuntik nafas baru kepada pejabat-pejabat lama yang semakin usang. Menurut Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee, kawasan Anson Tanjung Pagar akan berubah menjadi kawasan kejiranan bandar bercampur yang rancak dengan lebih daripada 1,000 rumah baru, hotel, kedai dan tempat makan serta ruang-ruang awam baru dan hadapan jalan yang lebih aktif. Lebih banyak para pemaju mungkin akan ikut serta tidak lama lagi. Terdapat perubahan pada 2 skim insentif utama itu untuk memudahkan mereka di Anson dan Cecil
mempertimbangkan pilihan pembaruan sambil mengekalkan status mereka sebagai zon komersil. Ini bertujuan untuk memberikan para pemilik bangunan lebih fleksibiliti. Sebelum ini, hanya pembangunan ruang pejabat di kawasan Tanjung Pagar, Robinson Road dan Shenton Way diberi pilihan ini. Bekas Menteri Pengangkutan S. Iswaran yang sedang menjalani hukuman penjara 12 bulan diletakkan di bawah skim tahanan di rumah bermula hari ini. Perkhidmatan Penjara Singapura SPS mendedahkan demikian sebagai menjawab pertanyaan Mediacorp. Menurut kenyataan SPS, seperti semua banduan yang ditempatkan dalam skim tersebut, S. Iswaran akan menjalani baki 8 bulan hukuman di rumahnya tertakluk syarat-syarat tertentu. Iswaran memulakan hukuman penjara 12 bulan pada 7 Oktober 2024. Ini selepas dia mengaku bersalah pada September 2024 atas 4 pertuduhan yang melarang semua pekerja awam mendapatkan apa-apa benda berharga daripada seseorang yang terlibat dengan mereka atas kapasiti rasmi. Iswaran juga mengaku bersalah atas 1 pertuduhan menghalang keadilan dengan membayar balik kos penerbangan ke Doha. Para peguam mengesahkan bahawa dalam pengalaman mereka, pesalah layak untuk tahanan di rumah selepas menjalani kira-kira 1/3 daripada hukuman mereka. Panduan yang layak mesti memenuhi beberapa syarat seperti tidak melakukan kesalahan tertentu atau tidak tertakluk untuk diusir dari Singapura selepas dibebaskan. Tahun lalu, 44% banduan yang didapati layak untuk tahanan di rumah berjaya diletakkan di bawah skim tersebut. Para penumpang di laluan utara selatan dan timur barat menghadapi khidmat kereta api yang lebih lambat semasa waktu sibuk sebelah petang tadi. SMRT menyatakan para juruterannya sedang berusaha untuk memulihkan gerabak yang tergelincir di depo Bishan sehingga menyekat landasan yang digunakan untuk keberangkatan kereta api dari depo itu. Mereka yang terjejas dinasihatkan supaya menggunakan laluan alternatif atau jenis pengangkutan lain untuk meneruskan perjalanan. SMRT menjelaskan pada sekitar 5 pagi tadi, kenderaan kejuruteraan yang kembali ke depo Bishan rosak selepas kerja-kerja penyelenggaraan. Insiden itu menghalang beberapa kereta api laluan utara selatan daripada meninggalkan depo. Kereta api laluan timur barat kemudian dikerahkan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Dalam kemaskini terbarunya, SMRT menyatakan lebih banyak masa diperlukan bagi kerja-kerja pemulihan.